Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini masak apa? Dah masak belum? Ini kelas masak-masak Ini kelas masak-masak, bukan kelas bukan ceramah kesihatan. Dr. Ju masak. Okey. Terlebih dahulu Dr. Ju nak mengucapkan syabas pada you all yang dah berjaya melunaskan melangsaikan PKP selama 3 minggu kan. So kita ada lagi 3 minggu to go. So ramai yang dah mengadu seperti yang Dr. Ju cakap sebelum ni. Sebelum tu nak tanya, dengar tak? Ada suara dengar tak? Cuba komen hi ke bye bye ke. Okey, tadi nak start pukul 1 tapi Zuhur lambat sikit, satu suku, jadi sembahyang dulu. Okey, dengar Okey, thank you Dr. Kera. Okey. Hari ini Dr. Ju nak share masakan yang kalau you dessert kalau you all makan you all tak rasa bersalah. Maknanya bila you makan tak kurus, tapi yang paling hebat sekali gula tak naik, kolesterol akan turun, berat badan tak naik, akan lebih sihat, berak senang, tak ada constipation. Yang ada kanser pun kanser tak mendadak mengganas. Apa lagi makanan ni Jadi kalau makanan ni mungkin taklah sama macam makanan yang you all makan hari-hari, sebab you all semua ketagih pada karbohidrat, ketagih pada gula. Jadi kat sini sebenarnya kalau you all nak diet, sebenarnya you all boleh makan sedap juga. Tak semestinya kalau diet tu cuma tak makan, puasa saja, ataupun makan sayur saja, ataupun tak makan nasi saja. Tak boleh makan benda-benda yang manis, dessert semua tak boleh makan, aiskrim tak boleh makan. Sebenarnya benda semua boleh makan. Jadi hari ini Dr. Ju nak ajar, sebab lepas ni minggu depan Dr. Ju nak ajar benda lain, sebab Dr. Ju ada banyak resepi low carb diet, ataupun boleh juga dipanggil keto diet. Maknanya dia sesuai untuk everybody, orang sihat, orang sakit, orang tak sakit. Sebab kalau makan dekat luar tu orang sihat boleh makan, orang kurus boleh makan, orang gemuk makan timit-timit takut nanti lebih gemuk, orang kecil manis lagi makan secuil saja sebab takut secuil cakap Jawa, sebab takut nanti gula naik. Okey, tapi hari ini Dr. Ju nak share masakan yang everybody boleh makan. Okey, resepi ni sebenarnya 2 in 1. Daripada satu adonan kita boleh buat dua dessert. Okey, jadi bahan-bahannya yang pertama, benda itu adalah inverted comma kuih buah Melaka keto. Dia lebih kurang macam buah Melaka. Of course rasa tak sama, tapi boleh makan. Boleh makan. Kalau orang yang suka memang sukalah, sedap lah. Orang yang tak suka, bila tak biasa, you all kena biasakan. Dan satu lagi adalah bubur. Kalau orang Kelantan mungkin orang pakai bubur biji nangka ke apa, tapi orang Jawa Sungai Besar kan, Dr. Ju Jawa kan, kita panggil bubur ni bubur candil. Bubur candil ataupun bubur apa yang you all pakai, panggilnya bubur candil. Dan dalam tu selalunya kalau kita buat bubur, kita letak sagu, semua tu. Tapi kali ini bendanya sama, cuma kita tukar bahan-bahannya sahaja. Okey. Apa ni dia punya bahan? Bahan-bahannya tepung almond, tepung kelapa mana? Okey, bahan-bahannya sebenarnya bahannya 4. Yang pertama tepung almond, yang kedua tepung kelapa, yang ketiga psyllium khas, yang keempat zantan gam. Nanti Dr. Ju akan explain satu-satu dia punya tentang bahan-bahan ni. Kan dah siap kan tadi. Ambil tepung almond tu. Kan yang dah siap. Mana dah masuk bekas ke?
Ini ni tepung almond. Tepung almond. Tepung ni daripada kacang almond. Kalau you all tengok tepung ni total fat dia 19%, kolesterol dia kosong. Sodium dia 5 gram, karbohidrat dia 2% saja, 5 gram saja, fiber dia 3 gram, sugar dia 1. That means very low sugar, low carb, dan sangat sesuai untuk orang-orang yang ada penyakit yang tak boleh ambil gula. Sebab Dr. Ju dah cerita sebelum ni, gula ataupun karbohidrat akan ditukar kepada gula. Jadi ini adalah tekstur tepung almond lah yang dah di almond, sebenarnya biji almond tu dibuang kulitnya, ditepungkan. Jadilah tepung macam ni. Jadi tepung ni boleh beli sebenarnya dekat DJ Wellness pun ada jual. Nanti tim Dr. Ju akan share ni lah. Dia nak cari ke tempat lain pun boleh. Tapi inilah dia tepung dia, tepung almond nama dia. Tepung almond flour. Okey, tepung almond ni dalam resepi ni adalah sebanyak oh ni tepung kelapa salah. Okey, ni tepung almond. Samalah juga. Ini tepung almond Tepung almond resepi ni setengah cawan saja. Ini sukatan cawan setengah cawan sahaja. Okey. Jadi ni tepung almond Tepung almond setengah cawan sahaja. Okey, ni sukatan setengah cawan, nampak setengah cawan. Okey. Kalau tak ada, ambil je cawan apa-apa kat rumah. Okey. Lepas tu, lepas tepung almond, kita gunakan tepung kelapa. Okey, tepung kelapa. Tepung kelapa ni ramai yang tak kenal sebenarnya, tak tahu pun wujudnya tepung kelapa. Sebab ada yang komen ramai yang tak kenal tepung kelapa. Tepung kelapa ni sebenarnya daripada isi kelapa lah. Isi kelapa dikeringkan, sangat kering, kemudian diproses sampai jadi seperti tepung macam ni. Jadi dalam ni tepung kelapa. Okey, tepung kelapa kalau kita tengok dia punya fat dia 3 gram, 2 gram, kolesterol dia kosong, karbohidrat dia cuma 5 gram. Okey, jadi tepung kelapa ni sangat low karbohidrat dan juga fat bagusnya tinggi. Jadi tepung kelapa ni kita ambil setengah cawan juga setengah cawan. Kalau nak buat keluarga ramai, buatlah 2. Ini kita tunjuk ni untuk ni. Jadi setengah cawan juga setengah cawan. Okey, siapa yang dah online hari ini, Dr. Ju demo macam mana nak buat dessert low carb ataupun low sugar, low carb untuk mereka-mereka yang ada masalah yang nak kuruskan badan juga Okey, 2 tadi yang pertama bahan dia tepung almond setengah cawan, tepung kelapa setengah cawan. Lepas tu kita letak psyllium khas. Psyllium khas ni sebenarnya pun untuk orang Malaysia benda yang baru. Ramai yang tak tahu pasal psyllium khas. Psyllium khas ni adalah fiber daripada pokok psyllium lah namanya. Dan dia tak ada kat Malaysia. Tapi dia banyak dijual kat Malaysia. Dia penuh dengan fiber. Kalau kita tengok dia punya nutrition fact dia, total fat dia kosong, kolesterol dia kosong, kemudian fiber dia 6 gram, sugar dia kosong. Jadi dalam ni memang kosong semua. Jadi kalau you makan pun kosong semua keluar balik. Okay, so it's very good untuk orang ambil. Jadi psyllium khas ni banyak sangat kegunaan dia. Salah satunya dia akan boleh menurunkan gula dalam darah sebab dia tidak diabsorb dan dia fiber, dia akan bind dengan glukos, dia akan menyebabkan absorption sugar kurang. Yang kedua, dia juga boleh menurunkan kolesterol sebab dia ada efek anti-inflammatory. Kemudian dia juga boleh
apa ni, menurunkan berat badan. Dia juga boleh menyebabkan kita senang nak berak. Maknanya orang constipation boleh ambil ni, jadi berak banyak. Okay, so this is psyllium husk. Jadi psyllium husk ni banyak dijual dekat luar juga, dan juga banyak digunakan untuk apa ni, untuk dalam buat kek, dalam buat apa ni nama ubat, dia macam-macam lah. Dan sekarang kita gunakan psyllium husk ni untuk buat kuih. Jadi kalau orang-orang yang mengamalkan ketogenic diet, psyllium husk ni sangat-sangat famous, sangat-sangat banyak digunakan, sebab dia digunakan dalam buat kek, buat roti, buat biskut-biskut, dalam masakan, apa ni, maknanya untuk memekatkan kuah ke apa-apa Okey, this is psyllium husk. Jadi psyllium husk ni cuma 1/4 sahaja. 1/4. Ni dah 1/4 kan? 1/4 Ni 1/4 1/4 ni dah disukat tadi. 1/4 cawan. Dan resepi seterusnya adalah dipanggil ni, bahan seterusnya adalah zantan gum. Zantan gum ni satu yang unik, yang ramai juga tak tahu pasal zantan gum. Zantan gum ni sebenarnya kalau you tengok dia punya kandungan nutritional fact dia, saturated fat ni total fat 2, saturated fat kosong, kolesterol kosong, karbohidrat berapa? 7.3 gram, fiber 17 gram, sugar 1 gram. Maknanya this is sebenarnya zantan gum ni sangat bagus sebab dia juga sama macam psyllium husk. Dia banyak tidak diabsorb dan dia banyak digunakan sebagai perasa makanan. Dia sebenarnya adalah daripada gula juga, tapi gula tu dijadikan gula resistant dan dia diproses dengan menggunakan bakteria kan, dan bakteria daripada tumbuh-tumbuhan, dan tak tahu macam mana proses dia, jadilah zantan gum ni. Jadi dia ni banyak digunakan juga, contohnya dalam ubat gigi, juga dalam ubat ni sebatian ubat-ubat tertentu, dan juga sekarang banyak orang gunakan dalam makanan, dalam kosmetik pun orang gunakan. Dia ni dia boleh gunakan untuk memekatkan juga makanan. Macam kalau kita nak masak sayur tu kan, nak pekatkan, selama ni kita guna tepung jagung, boleh tukar guna zantan gum sikit saja dah pekat, dah cantik Okey, zantan gum juga ni dia punya kegunaan dia juga sama macam psyllium husk tadi. Dia juga boleh menurunkan gula dalam darah, menurunkan kolesterol dalam darah, dia boleh menurunkan berat badan, menghilangkan selera makan, boleh melawaskan berak, dan apa lagi, dan yang paling penting dia sangat bagus untuk sakit kencing manis lah, sebab dua-dua benda ni menurunkan gula dalam darah. Okey, so dia letak apa ni juga 1/4 juga 1/4 ni juga ni dah disukat tu 1/4. Okey, lupa boleh ambilkan air panas. Okey, benda ni yang tadi kita letaklah garam sikit. Garam sikit. Ni Dr. Ju pakai garam bukit sikit je lah dalam sikit je. Sebab dia patutnya setengah sudu, tapi ini suku ada. Okey, yang ini kita gaul lah. Okey, bahan yang lain adalah ni air pandan. Air pandan ni ikut kita lah nak ni nak apa ni, nak banyak mana untuk dia hijau. Kalau Dr. Ju bakal letak je lah dalam 2, 3, 4, 5 sudu Kemudian letak air panas Air panas ni agak-agak. Okey.
gunakan senduk yang kayu tu tak. Bila macam ni dia masuk pula dalam dalam benda ni. Okey. Okey, lepas tu kita uli lah. Uli lah. Macam tu rupanya. Kita uli. Yang pendek ada boleh juga. Yang sudu ni pun boleh. Okey. Kita uli sampai jadi dough lah. Air panas dengan apa ni pandan tadi dalam satu cawan dah. Ni jadi dough macam tu Jadi dough ni sebenarnya dia boleh 2 in 1 lah. Dia macam kita buat bubur candil juga kan. Kita pakai dough. Tak nampak muka. Kita pakai dough yang sama kan. Kita pakai dough yang sama dengan bubur candil dengan buah Melaka, dough yang sama kan. Jadi ini pun benda yang sama lah kita pakai. Jadi dapat dough macam ni lah. Okey. Selalunya kita biarkan kejap, tunggu semua benda ni menyerap. Jadi apa nama? Dia jadi kental lah Sebab selalunya kita buat buah Melaka, kita buat buah candil, kita guna tepung pulut kan Tepung pulut kalau you nak tahu dia punya karbo, GI dia sangat tinggi, GL glycemic load dia sangat tinggi, dan ramai juga orang yang bila makan dia terus semput. Sebenarnya gulanya terus mendadak naik. That's why dia makan dia terus semput. Okey. Ni kena masuk tangan ni. Okey macam ni Macam ni. Sepatutnya you all biarkan sekejap, tengok-tengok TV kan, baru dibentuk. Okey. Ada air kosong ada tu air panas Okey, jadi dibentuk lah. Dibentuk. Inti apa Dr. Ju guna? Inti, ni inti dia. Dalamnya selalu kita guna gula merah kan, ataupun gula karbon. Tapi yang ini Dr. Ju campurkan coklat, serbuk coklat, campur dengan stevia powder, campur dengan xylitol. Jadi macam ni rupanya dah dicampurkan Dah dicampurkan macam ni lah rupanya So kita bentuk macam buat gula Melaka. Cut sikit. Okey, letak inti. Kemudian kita bentuk Jadi kena ada air. Air sebab kita nak licinkan dia pakai air Nak licinkan dia pakai air. Okey, inilah dia kuih buah Melaka. Jadi boleh letak dulu. Kita buat lagi. Kulitnya tu kalau boleh nipis-nipis lah. Janganlah tebal-tebal kan, tak sedap kan. Okey, letak lagi gula ni. Gula ni sebenarnya you all boleh letak apa-apa pun. You all boleh letak cheese. Kita sekarang kan dah macam-macam kan. Boleh letak cheese isinya kan. Boleh letak jam yang buat sendiri tak ada gula. Boleh letak apa namanya, kelapa kan, kelapa, inti kelapa. Inti kelapa tu selalu Dr. Ju buat untuk apa nama, kuih ketayap tu. Dia buat, dia ada resipi je. Nanti one day Dr. Ju tunjuk. Yang ni okey. Ni besar sangat. Patutnya buatlah kecil-kecil. All orang muda rajin-rajin buat kecil-kecil Jangan buat besar-besar. Orang tua boleh orang tua boleh buat besar-besar. Okey. Masuk inti. Okey. Okey. Guna air dibulatkan.
Air dah melegak Dah tak boleh tak boleh. Boleh lah. Penuh berapa banyak dia? Okey. Setengah cawan, setengah cawan. Ingat ya tadi resepinya setengah cawan tepung almond, setengah cawan tepung kelapa, psyllium khas 1/4 cawan dan juga Xanthan gam 1/4 cawan, sedikit garam lah. Kalau you all nak letak, sebenarnya tak perlu letak kapur lah. Kalau nak letak pun boleh, letaklah sikit ada. Tapi ni pun dah cukup kenyal-kenyal dah So letak inti lebih pun tak apa. Okey. Sambil tu kita masak air. Okey. Dari sini. Masak air. Dari sini. Air dah menggelegak Air dah menggelegak, kita masukkan dalam air yang menggelegak. Macam buat buah Melaka pula. Nanti dia akan timbul lah. Okey. Buat lagi, buat buah biji tu. Suka hatilah nak buat buah biji. Okey. Wow, the wire is so complicated. Okey. Tu nampak dah timbul kan? Oh, ada pembantu lah, bagus. Dah timbul. Okey, masuk dalam sini. Tunggu sampai dia timbul, tunggulah sekejap sikit, lama sikit dia dimasak. Kalau nak lagi hijau, dia punya daun pandannya tu kena banyak. Hari ni daun pandan ambil sikit jadi tak berapa hijau, tapi tak apalah. Okey, itu saja untuk buah Melaka. Lepas tu kita buat pula. Kalau you all nak buat putih you all panggil putih biji nangka putih biji nangka. Okey, itu. Bila kita masak tu, lepas tu kita siapkan dengan kelapa kelapa yang dah parut ni. Kelapa ni ni tolong letak garam sikit. Letak garam sikit. Ni pembantu. Letak sikit je. Okey. Ni garam sikit. Cuba tengok nampak tak macam ni. Okey. Nanti kan masin sangat pula. Okey. Cuba ambil ni senduk yang ada lubang-lubang. Yang bulat. Ini tak muat ni. Muat. Tak. Ambil senduk yang ada lubang-lubang tu. Yang bulat. Okey. Yang balance ni kita buat bubur candil punya ni lah So bubur candil kan kita bulat-bulatkan kecil-kecil macam tu kan. Kita bulatkan kecil-kecil. So kita bulatkan semua kecil-kecil. Nak kecil mana suka hati. Lagi kecil lagi lawa. Okey, mana? Ni Ni tadi. Masaklah sampai dia masak Okey. Cuba tengok. Okey. Yang ini tadi kita dah keluarkan tadi. Buah Melaka tadi, ni. Terus letak atas kelapa. Terus letak atas kelapa macam tu. Macam buat buah Melaka. Okey. Lepas tu kita gelik lah. Ambil pinggan.
Okey, dah siap. Kuih buah Melaka kita dah siap. Kita susun dekat pinggan. Okey, ini kuih buah Melaka yang dah siap Okey. Okey, kita teruskan. Nampak muka Ni air kosong ni. Okey, kita teruskan. Ni dengan buat ni. Pembantu, tak ada ke orang nak tolong gentil ni? dia jauh. Okey. Gentil. Tolong gentil ni pembantu. Okey. Okey, macam tadi jugalah kita bulat-bulatkan. Lepas tu masuk dalam air. Elok buat kecil-kecil Orang muda buat kecil-kecil. Kalau nak buat buah biji buah nangka boleh buat besar-besar. Okey. Macam tu Dia ambil tisu. Okey. Tu biji buah nangka. Bila dia dah masak, dah timbul, dah agak-agak masak kan. Boleh diambil dan okey, bila dah masak macam tu, letak dalam air ais Air yang ada ais supaya dia jangan jangan melekat-lekat. Letak dekat air ais. Air yang ada ais macam ni. Okey. Lepas tu kita ambil cantiknya periuk aku. Alah. Okey, buat kuah dia. Santan ni pakai Dr. Ju pakai santan santan kotak aja. Lepas tu taruh air. Letak gula. Gula ni ada yang dah buka belum? Letak sikit garam biar dia ada lemak-lemak sikit. Sikit saja. Kemudian letak gula. Dr. Ju guna Sweet Royale ni Guna Sweet Royale stevia powder. Okey. Letak daun pandan lah. Letak daun pandan. Dah on Dah. Maaf. Kita tunggu sekejap. Kita tunggu. Okey. Dia apa? Dia ni you all boleh juga guna xylitol dulu Boleh guna xylitol, boleh guna erythritol untuk maniskan lah. Tapi Dr. Ju guna ni dia campuran stevia campur xylitol campur dengan erythritol. Dia tak perlu menggelegak sangat lah benda ni. Dia ambilkan senduk lah. Macam mana ni? Dah, tak ni.
Okay. It's alright. Sengit-sengit pula. Okay. So, bila kita nak menghidang benda ni, kita ambil ni tadi yang kita dah rendam tadi, masuk dalam kita punya cawan. Okey, masuk dalam bekas macam ni. Ini adalah chia seed yang sudah direndam. Ni chia seed Chia seed ni sebenarnya rupa dia sebiji macam bila dah direndam ni sebiji macam buah selasih. Biji selasih biji selasih. Dan chia seed ni sebenarnya rasanya sebiji macam apa nama tu? Biji sagu. Tapi chia seed ni sangat bagus, very low carb, semuanya sangat rendah low carb, high fiber dan low fat, low cholesterol semuanya. Okay, so ini sudah ni off kan. Okay, so masukkan dalam cawan ni. So masukkan dalam cawan ni dan you all letak chia seed ni. Chia seed yang sudah direndam tadi So dia jadi rupa dia sebiji macam sagu. Kalau tak banyak pun sedap. Okay. So inilah dia bubur candil keto. Okay, bubur candil chia seed keto. Okay, ni sangat sesuai untuk makan buka puasa boleh buat sejuk juga So okay. Dia kena tengok macam tu pula. Okay. Ni. Jom kita makan. Serius. Sangat sedap. Boleh juga letak dalam ni. Mungkin you all boleh letak strawberry. Potong-potong strawberry. Boleh masuk dalam sini. Boleh potong-potong buah naga. Boleh potong-potong apa-apa buah pun boleh masuk dalam ni. Jangan letak koktel lah. Sebab koktel yang ada gula. Kalau you all nak buat buah sendiri. Buat dengan koktel dengan gula yang untuk diet ni Okey. Ada pertanyaan? Harap-harap you all semua boleh buat, semuanya cuba. Nanti boleh post, boleh join IF with Dr. Ju. So you all boleh cuba dan ambil gambar dan komen sedap ke tidak. Sangat sedap. Okey. Dan ini adalah apa nama tu? Terkeluar terkeluar ni masak lebih lama. Buah kuih buah Melaka keto. Dia punya inti. Wah, sedap. Buat penat Dr. Ju ajar. Tak ada bahan, nanti staff Dr. Ju akan bagi link dekat situ kalau susah nak cari lah. Dekat di Juanas page website ada jual semua tu. Okey. Makan dengan tidak rasa bersalah, kencing manis tak naik, gula tak kuruk, tak gemuk, baring-baring pun boleh makan. Dan yang paling penting you all sihat, tak boring, boleh makan macam-macam. Nanti Dr. Ju minggu depan Dr. Ju ajar buat roti canai keto. Siapa nak belajar? Siapa nak belajar komen. Komen nanti minggu depan Dr. Ju ajar buat roti canai keto. Pagi tadi Dr. Ju buat satu keluarga. Sangat sedap. So, you all makan dengan tidak rasa bersalah. Okay? Ada roti canai lagi. Tak boleh berhentilah makan. Ini roti canai keto Ni roti canai keto. Breakfast pagi tadi. You all pun boleh makan breakfast, boleh makan minum petang, boleh makan malam dengan tidak rasa bersalah. Okey, nanti Dr. Ju share demo resepi ni minggu depan. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ataupun tengah-tengah minggu kita cerita pasal kesihatan pula.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.